Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya pada petang yang mulia ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang membinanya ikhlas dan orang yang mengimarahkannya juga ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Kita pula duduk dalam bulan ikhlas, iaitulah bulan yang Nabi SAW sebut. Allah Subhanahu wa taala beritahu, fa inna illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa ini untuk aku dan aku yang beri balasan. Para ulama hadis ketika menjelaskan cerita ini mengatakan bahawa maksud li wa ana ajzibi itu sebab puasa ini di antara ibadat yang orang tak buat untuk orang lain. Dia akan buat puasa ini hanya kerana Allah Azza wa Jalla, dan kalau paling tinggi sekalipun orang berpuasa kerana nak jaga body, itu ya. Jadi puasa ni nampak keikhlasan dia tu kerana Allah Azza wa Jalla. Kalau kerana orang lain, bertahan makan kita dalam rumah kita, siapa lah nak pergi cek, nak pergi tengok. Jadi dalam majlis kita ini, satu tajuk yang kita pilih untuk kita ulang kaji, iaitulah cerita ataupun keadaan ulama-ulama salafus salih dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini alhamdulillah kita lihat ramai di kalangan masyarakat suka beribadat. Suka. Kalau ajak berzikir, paksa zikir. Suruh berzikir sambil berdiri, mau sakit lutut pun bangun. Hanggut sampai jatuh piah pun ada. Itu maknanya kesungguhan. Semangat nak beribadat tu wujud dalam jiwa manusia. Tetapi semangat tak semangat beribadat ini mesti duduk di bawah satu kategori, satu skill yang telah digaris pandukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala telah beri jawatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan arahan kepada kita di dalam firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah beri jawatan, laqad kana lakum fi rasulillah, bagi kamu dalam diri peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Jadi kalau kita nak ambil ibadat kita yang baik, yang sempurna, yang lengkap, komplit, tak boleh kita ambil dengan orang lain. Tidak mari melalui mimpi-mimpi, tidak melalui siapa-siapa atas dunia ini yang ada otoritinya. Allah Ta'ala beri uswatun hasanatun, contoh ikutan yang baik hanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang yang terdahulu, khairul quruni qarni, iaitulah di kalangan para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama salaf rahimahumullah yang telah mengikut jejak langkah Nabi dan para sahabat. Maka bila kita kata nak tengok ibadat mereka, bagaimana keadaan dalam sebuah buku ini, Halus Salaf Ma'al Ibadah, keadaan salafus salih dalam ibadat ini telah menggariskan kepada kita 11 perkara. InsyaAllah dalam masa yang ada ini kita cuba selesaikan 11 perkara ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita, beri hidayah kepada kita, dapat kita buat panduan di dalam beribadat. Yang pertama, al-ibadatu bi'ilmin wattiba' la bijahlin wabtida'. Ini yang pertama.
Al-ma'alim, ma'lam orang panggil batu tanda. Ma'alim fi ibadatis salaf, yakni batu tanda ataupun tulisan tengah jalan kita lalu ni, daripada Kota Baru ke Kuala Krai, sepanjang jalan tu ada tulisan, ini pergi ke sana, ini pergi ke sana, berapa kilometer, itu dia panggil ma'lam, batu tanda ataupun garis pandu jalanan. Jadi yang pertamanya, ma'lam yang pertama iaitulah al-ibadah bi'ilmin. Ibadat itu mesti berdasarkan pada ilmu dan ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan buat dengan cara jahil ataupun dengan cara tak belajar dan cara rekaan-rekaan, itu tidak boleh. Inilah di antara batu tanda yang besar yang mesti kita ikut, kerana kita telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang wajib kita belajar, yang wajib kita baca setiap hari. Dia panggil apa? Surah Al-Fatihah, di mana kita diminta supaya minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla daripada dua golongan. Satu golongan yang pertama iaitulah golongan yang dimurkai oleh Allah, dia panggil golongan Yahudi yang sesat melalui ilmu mereka sendiri, dan golongan Nasara yang sesat dengan sebab jahil. Jadi ada satu golongan dia ilmu ada tapi dia tidak ikut peraturan dia. Dia pergi pindah, dia pergi reka, dia pergi buat tambahan sendiri. Ataupun golongan Nasara yang beribadat dengan cara ibtada'uha, mereka reka sendiri dalam keadaan kejahilan yang tidak berpandukan kepada wahyu. Jadi dua sebab ini kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla supaya sentiasa memohon perlindungan. Karena itulah kata ulama salaf, Sufyan rahimahullah, dia kata ittaqu fitnatal abidil jahil, takutlah kamu daripada fitnah yang dibuat oleh orang-orang beribadat tapi tidak ikut ilmu. Ibadat kuat, mereka cerita banyak. Wal alimil fajir, yang kedua orang alim yang jahat, yang pandai putar belik fakta. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun, kerana fitnah dua golongan ini membawa fitnah bagi orang yang terpedaya dengan mereka. Ini kes berat. Orang mudah terpedaya bila tengok orang buat ibadat kuat dia ni, kita akan terperangkap tengok kehebatan dia. Sampai setengah orang ni tunjuk di dahi dia ada tanda ni, tanda hitam kat daun ni, orang kuat ibadat. Ataupun kita tengok orang ni orang alim, orang ada kehebatan, kalau hari ni bercakap agak ada sanak, cakap sanak selalu. Kalau tak ada sanak ni tak boleh main-main. Ini cerita kita ada sanak bagus, kita tak kata tak bagus. Saya pun ada sanak, alhamdulillah. Allah Taala beri anugerah pada siapa yang dia nak beri. Ada orang yang kerja dia mengumpul sanak, habiat ulama dunia ni dia pergi belaka. Salah seorang daripada kita, syekh kita yang mari tahun lepas masjid kita ni, Dr. Badar Al-Utaibi hafizahullah, di antara dia ni ilmam. Dia duduk di Taif tapi suka kumpul. Tengok, dia kata aku ada belaka munak tarik mana. Orang Yaman ada, Alul Bait ada, India ada. Itu dia panggil, setengah orang ni dah jadi hiwayah. Jadi hiwayah mana jadi minat dia untuk kumpul. Alhamdulillah. Itu cerita yang kita nak sebut di sini. Orang yang alim yang telah menggunakan, salah guna ilmu pun bahaya. Orang jahil yang salah guna ibadat pun sukar untuk kita selamat. Kata di ulama lain pula, telah diketahui bahawa orang yang mengetahui kebenaran, dia tahu benda ni betul tapi la yattabi'u, tak ikut. Ghawin yusbihul yahud, orang ni orang sesat sama dengan kumpulan Yahudi yang sudah diberi kitab. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tuhan sebut dalam Quran sifat Yahudi ni tidak bercanggah pandangan mereka kecuali setelah mereka terima kitab. Dia macam-macam dia punya tafsiran. Dan orang yang sembah Allah Ta'ala min ghairi ilmin, tanpa ilmu, orang ini dikira sesat. Yusbihun Nasara, ikut Nasara. Dua-duanya salah. Asal kepada ma'lam ini, tanda ini, iaitulah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada seorang laki-laki di kalangan sahabat kena luka di jurh. Kemudian
dia bermimpi. Bila mimpi kena mandi. Faghtasala famat. Dia mandi, mati dia. Mungkin luka kuat, pergi mandi kena air, mati. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah. Nabi kata qatalahumullah. Membunuh dia, qatalahumullah. Mana ayat ni kalau kita terima direct susah. Allah Taala bunuh kamu. Kamu bunuh dia, jadi kamu susah lah macam ni. Alam yakun syifa'al ayy min jahlin as-su'al. Nabi kata, bukankah penawar bagi segala penyakit orang jahil itu tanya? Kenapa tak tanya? Dia tak tanya, dia buat dulu. Anak kadang-kadang senyum juga seorang tengok. Sekarang ni zaman moden. Zaman moden ni dia panggil zaman banyak grup. Grup dalam internet ni grup macam-macam. Penipala kita. Siapa tak tahu pukul berapa grup. Kalau grup kita sini tak apa, grup antarabangsa tu kita tengah malam dia cerah hari, dia duk main duk hantar mari. Dalam grup dia ni ada ustaz-ustaz, ada, tapi bila dia bincang sama dia, dia tak kira korang dah, dia sendiri pakai syarah. Patutnya kita dalam kumpulan kita ni ada asatizah, bila tanya soalan mintalah dia orang lah yang bagi jawapan, tak dia huras sendiri, syarah sendiri tahu. Jadi ustaz dah senyum, tak payah jawab dah, kata dia pandai dah. Ini cerita dia. Jadi naknya Nabi kata syifa'ul ayy min jahlin as-su'al. Ubat bagi segala penyakit, orang yang tak tahu tanya. Jadi bila kita tak tanya, maka hadis ini dikeluar di akhrajahu Imam Ahmad wa Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ini dalil bahawa yang pertama ini, tanda yang pertama iaitulah kita kena beribadat dengan ilmu, bukan sakat ikut saja. Tanda yang kedua, tanda yang kedua, al-ibadah takunu bi ada'il fara'id. Ibadat yang kita buat ini, yang pertama sekali kita utamakan menunaikan yang fardu, kerana dia yang asal. Yang fardu ini yang asal. Kan dalam hadis Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qal, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, man 'ada li waliyan faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Tidak beribadat mendamping diri hamba aku kepada aku dengan satu ibadat, ilayya ahab ilayya mimma aftaradtu alaih. Lebih aku sayang, aku suka daripada ibadat yang aku fardukan pada dia. Karena itulah jaga fardu utama lebih daripada jaga yang sunat. Hari ini yang ajaib tuan-tuan, yang ajaib, ramai orang hak fardu tak apa, yang sunat kena jaga. Pasal itulah pergi semaya Isya lambat, tak apa dia kita sempat semaya tarawih lagi. Yang penting tarawih nak jaga, Isya tak apa jaga. Sepatutnya Isya itulah Isya yang bacaan yang tartil, bacaan yang begitu khusyuk kan, sebab itu fardu. Hak Isya ni tak apa begitu imam couple, bila tarawih tu baru start dengan imam yang dia jemput. Nak panggil import kan, apa kasar sangat bahasa, yang dia jemput. Walaupun hari ini saya sudah terima banyak dah aduan-aduan daripada sahabat-sahabat kita yang mengatakan imam-imam yang kita jemput ni ramai di kalangan mereka yang tidak teliti dari sudut bacaan. Itu tak bincang bab tajwid lagi, bacaan, hafalan pun susah. Maka ana jawab, kata kalaulah dia tak hafal, baca Quran salah, lebih baik kita kekalkan dengan baca alhaakumut takasuru yang memang tidak ada salah, wal asri kita tak salah, daripada duk baca ayat mengarut di tengah baca Quran. Kita kena jaga yang fardu daripada jaga yang sunat. Contohnya masjid, biasanya ulama buat bandingan di antara Masjid Nabawi Syarif dengan masjid tepi jalan kan, masjid-masjid kecil tengah jalan. Kita ni nak pergi sembahyang di masjid Nabi, sebab di masjid Nabi pahala dia 1000 gandaan. Sembahyang di masjid tepi jalan ni, masjid Madinah lain, bukan tak macam Mekah. Mekah semua masjid itu 100,000. Kita akan dapat pahala biasa lah, masjid biasa. Adakah kita kena terus pergi bekerja nak sampai ke Masjid Nabawi sehingga walaupun dapat dekat akhir, ataupun kalau kita orang kamak, kita solat di masjid tepi jalan. Jadi masyayikhuna rahimahumullah mengatakan la al-hifazu ala nafsi salah. Ini kaedah, dia kata nak jaga solat itu sendiri lebih afdal daripada kita jaga tempat solat. Jaga solat lebih afdal daripada jaga tempat solat.
Mu nak pergi solat di masjid Nabi, tapi kamu luput takbiratul ihram terlepas. Waladhdallin yang pertama, amin yang pertama sudah terlepas. Mungkin 2-3 rakaat telah lepas, berlari pula tu. Yang Nabi kata alaikum bis sakinah, jalan dengan tenang. Mu berjalan lompat lari kerana nak sempat lah. Dia kata solat di masjid ini kerana nak jaga solat itu lebih baik daripada jaga tempat solat. Hari ini bila kita mari tentang solat, nak jaga adat al-faraid, nak jaga yang fardu inilah yang perlu kita kena jaga. Bila mari bulan Ramadan, orang duk petikai. Ada orang SMS, dia kata, ustaz kenapa tak ulas satu isu, iaitulah isu takwim kita ni ada tulis imsak. Ada tak? Imsak. Kenapa tak ulas? Ini tak ada ma anzalallahu biha min sultan. Mana ada dalam Quran suruh imsak? Saya kata tak apa. Tapi kalau kita makan sampai ke azan subuh, agak-agaknya sempat ke tidak nak salat subuh berjamaah di masjid? Sempat. Kalau sempat apa? Ujung-ujung. Tapi kita ambil imsak ni untuk lampu kuning. Boleh lagi di atas kereta tu minum air kalau nak minum. Belum azan lagi, tak ada masalah. Tapi naknya kita berhenti kerana nak beri peluang supaya kita sempat pergi masjid, sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, nak jaga sunnah akhirkan sahur. Betul? Tapi jaga salat subuh berjamaah itu lebih afdal kerana salat subuh berjamaah fardu. Salat subuh itu fardu. Ini kaedah-kaedah yang perlu kita belajar, yang perlu kita teliti. Kalau kita nak, kita ada sebelah perkara ni. Yang ketiga, iaitulah nak jaga ibadat ini, kita kena ijtinab, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh melekakan kita, melalaikan kita. Nak salat, biar kita selesai dulu. Satu cerita daripada Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Bila sebuah Aisyah semua pakat taraddi, redha. Teruk sangat puak Syiah kata ke Aisyah radhiyallahu anha. Timbul satu soalan dalam majalah Al-Ustaz yang akan keluar ni. Tajuk dia, kenapa Syiah ni benci sangat pada Aisyah? Jadi ana tulis catatan ringkas, kita kata sebabnya tak ada kes lain, sebab Aisyah ni salah seorang daripada rawi hadis yang banyak. Sumber Ahlus-Sunnah ni duduk di Aisyah. Sebab itulah dia cuba nak ketepikan orang ni supaya sumber kita gugur. Bila jatuh rawi, jatuhlah dia punya yang diriwayatkan. Jatuh cerita dia tu. Macam kita hari ni, cerita awak dengan mana pakcik tu? Siapa dia pakcik ni? Tak boleh pakar dia tu. Bila sebut orang tak boleh pakar, mana habis riwayat dia, jatuh, gugur. Ini cerdik dia ni. Aisyah kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisah. Dia salat satu baju dia ada berjalur sini. Bila sudah salat, Nabi kata ambil baju ni, pergi ke Abi Jaham, pergi ambil baju ambijaniyah, baju lain yang kosong. Kerana baju ni telah alhatni anifan an salati, dia telah mengganggu salat aku. Tengok ni. Masa itulah kita pun jangan duk pakai baju pelik-pelik. Mungkin kita tak nampak, kita tengok tempat sujud, orang belakang duk tengok baju, pelik baju dia ni. Kan ada tulis saya pula macam-macam tulis saya sekarang ni. Orang duk baca tulis saya kita. Siapa setengah ustaz tegur dia, kepala ayah dia kain sarung bukan tukar, tok alah kata bawah tu terbalikkan dia. Jangan orang baca, oh dia ni gajah duduk dalam apa benda. Jadi akhir kali ilha apa ni, melekakan orang tu mengganggu. Tengok Nabi kita suruh tukar kain ni kerana kain ni telah mengganggu kita. Jadi kita juga nak supaya para ulama, banyak lagi cerita Abu Talhah contohnya radhiyallahu anhu pergi nak hadiahkan kebun dia kerana dia solat dalam kebun tadi telah mengganggu solat dia. Allahu Akbar, kita ni ganggu solat orang dulu sampai pergi kebun. Kita ni kalau telefon ganggu solat, tak ada ke lepas maya orang kata ambil ustaz telefon balik, dia ni telah mengganggu solat aku. Ada? Tak ada orang kacau pula tak? Kalau tidak jenuh kutik lah kita ni. Itu semua benda yang melekakan kita. Nak masuk pastikan telah tutup off ataupun senyapkan dia, ataupun macam-macam benda yang tidak mengganggu orang lain dan tak ganggu kita sendiri. Sebab bila kita solat, kita telah bercakap dengan Allah Azza wa Jalla, bukan cakap dengan makhluk biasa. Kita bercakap dengan Allah, yakni menumpukan perhatian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita duk bercakap, duk tengok sana sini, bermakna kita masih lagi tidak memberi tumpuan yang penuh kepada Allah. Yang keempat, ahabbul amal adwamuhu wa in qalla. Mereka suka beramal secara tetap walaupun sedikit, menjadi rutin harian dia. Rutin harian dia. Cerita satu hari
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah dia, rumah Aisyah. Tiba-tiba ada seorang perempuan, dalam riwayat lain kata perempuan nama dia Khawla binti Tuwaid. Tulis nama makcik ni, kuat ibadat dia. Khawla binti Tuwaid. Aisyah kata, ya Rasulullah, ni makcik ni, tengok ni masuk dalam rumah kita ni. Dia ni za'amu annaha la tanamul lail. Tak tidur malam dia ni, duk solat. Baguslah kalau kita kata tak, orang tak tidur malam solat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, mah, nanti dulu, jangan duk puji lagi. Mah, Nabi kata, sabar kejap. Nabi kata apa? Alaikum bima tutiqun. Hendaklah kamu ambil ibadat ini setakat yang kamu mampu. Fa wallahi la yamalullah hatta tamallu. Allah Ta'ala tidak jemu nak beri pahala kepada kamu sehingga kamu jemu untuk beribadat. Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dama alaihi sahibuh. Agama yang baik bagi seorang itu iaitulah ibadat yang kita boleh kekalkan dalam hidup kita ni walaupun sedikit. Jadi kita cuba kekalkan, kekal walaupun sedikit. Hari ni kalau tuan-tuan boleh kekalkan, saya selalu sebut, iaitulah salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah 12 rakaat, tambah dengan witir 3 15, tambah dengan duha 2 17. Saya telah menganggap untuk orang di zaman kita ni, zaman 1434 ke atas ni, kita sudah dianggap orang ni sudah bertaraf wali min auliyaillah salihin. Cukup. Tapi aduam, kekalkan walaupun dia kata payah hak 12 tu. Hak witir boleh tahan 3 tu, hak 12 tu payah nak lekat. Engkau siapa lambat selalu ke masjid ni, macam mana nak lekat? Allahu akbar. Ja'a an ba'di salaf, ada setengah ulama salaf cerita ni menakutkan kita ni. Dia kata inna syaitan buka pintu kepada anak Adam ini 99 baban minal khair. 99 pintu kebajikan dia buka untuk kita buat, liyuqihu fi babin min babis syarr, supaya kita terjebak satu daripada pintu yang tak baik. Subhanallah. Jadi dia buka 99 pintu suruh baik, akhir sekali tinggal satu pintu nak akan pergi ke tempat tak baik. Apa dia? Di antara pintu yang besar yang dimasuk oleh syaitan itu bab al-ibadah wal istiksar minha. Bab ibadat dan nak memperbanyakkan ibadat. Dia boleh jaga. Jadi aku ni kuat ibadat, dia mikir orang lain kuat ke tak? Tak, riak masuk. Aku ni kuat ibadat, baca zikir hak Nabi kita ajar waktu pagi 10 minit habis dah. Mana zikir lain? Pergi cari pula hak lain-lain, akhir sekali terangguk-angguk sampai ke tengah hari. Ini syaitan buka 99 pintu kebaikan untuk dia masukkan kita dalam satu pintu, perangkap satu saja. Panjanglah cerita ulama di sini. Allahu akbar. Ini kita nak biarlah kita berterusan dalam ibadat kita walaupun sedikit, kerana ada kalanya orang hari ni dia banyak buat ibadat tapi berkala dia panggil. Bila ada munajat perdana, ramai mari kan. Oi, pukul 3 pagi kita masjid tu. Pagi esok pagi lagi tak ada buka dah kopi lagi, tulis siap dah. Allah mengantuk pagi ni, tulis kat Facebook. Mengantuk pagi ni sebab ikut program apa ni, tahajud perdana semalam. Subhanallah. Allah tu kita tahajud kerana nak berzikir. Tahajud bermunajat, mana munajat? Mana kita berdua-dua dengan Allah Azza wa Jalla, senyap-senyap beribadat, tiba-tiba kita pergi iklan pula kepada orang, aku semalam buat gitu begini. Lah, ini satu kesilapan fakta, kesilapan maklumat. Kita bukan suruh isytihar benda yang kita buat, kita suruh kita takut, khaufan wa tama'an, takut dan mengharapkan Allah Ta'ala terima ibadat kita. Itu yang besar. Allahu akbar. Yang kelima, al-ibadatu bil isabah. Ibadat itu biar tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Nabi tegur isteri dia, Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha. Salah seorang isteri Nabi nama dia Juwairiyah. Nabi tengok keluar pada waktu pagi, tengok Juwairiyah masih lagi duduk di atas tikas ibadat. Nabi pergi, balik tengah hari duduk situ lagi. Nabi kata, buat apa Juwairiyah? Ma zilti ala al-halati allati faraqtuki 'alaiha? Qala na'am.
Mundur sini daripada tadi lagi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, qultu ba'daki arba'a kalimat. Aku kata lepas pada pisah yang tadi 4 kalimah, 3 kali. Kalau ditimbang dengan apa yang kata sepanjang hari ini dengan aku kata 3 kali ini, lawazanathum, yang aku kata ini lebih berat atas neraca timbangan, iaitulah subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Panjang. Jadi kita hari ini nak suruh orang ibadat, kita kemukakanlah yang sahih, yang tepat mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ini saja yang ada autoriti, yang ada orang panggil kuasa untuk memberi darajat-darajat demikian kepada Nabi, kepada kita. Jadi ulama menghuraikan hadis ini mengatakan al-ibratu laysat bil kasrah. Yang diambil kiranya bukan dengan banyak ibadat. Al-ibratu bil isabati wat taufiq. Yang diambil kira iaitu al-isabah, tepat, dan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Tadi dalam perbincangan tentang solatut tarawih, saya kata hari ini kita tengok bila masuk Ramadan dah tengah ni, masjid pun makin tak apa ramai dah. Kalau pergi pun lari itu lebih ramai daripada yang tinggal di masjid. Tarawih tak habis juga. Ustaz-ustaz kita ni dah penat dah. Buat mari hadis sahih pun tak mari juga. Hak bawa hadis palsu pun tak jadi juga dah. Hadis palsu pun tak jadi, tak naik taraf dah dia. Allahu akbar. Tak jadi. Jadi kita buatlah hadis palsu itu sama je. Buat mari hadis palsu pun orang tak mari juga. Daripada kita dosa terpaksa, baiklah kita buat hadis sahih, man qarama ramadana imanan wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cukup hadis ini jelas, wadih, jali, wuduh asy-syams, pahala kelebihan qiyamul lail dari bulan Ramadan, sudah cukup lengkap. Orang nak tak nak tu buat marilah hadis berapa pun tak jadi apa dah. Ada orang pertikai, dia kata sebab sekarang ni masjid-masjid bawa imam baca surah panjang. Saya kata imam yang baca pendek pun yang paling ekspres atas dunia, apa orang lari juga, apalagi yang panjang-panjang. Sama, duduk di hati manusia. Taufik minallah. Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita nak beramal, nak duduk, nak berzikir, nak salat, semuanya taufik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang kita minta supaya Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi para ulama mengatakan biarlah kita buat yang sedikit tapi yang tepat dengan apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang keenam, tarkut takalluf wa tashaddud fil ibadah, tinggalkan terlalu keras ataupun ketat sangat dalam isu ibadat. Ini kita ambil sebagaimana yang sepatutnya kita ambil, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang. Contohnya bila mari 3 orang ke rumah dia, semak Nabi punya ibadat macam mana. Jadi dia tengok, tak banyak ibadat kita ni. Nabi kita kena kuat lagi, tak mau tidur, tak mau kahwin, tak mau buka puasa contohnya. Maka Nabi larang. Nabi kata, aku ni orang paling takut kepada Allah daripada pokok kamu nak buat ibadat pelik pada aku lagi. Nabi, aku atqakum, orang yang paling takut. Aku puasa, aku buka puasa, aku kahwin dengan isteri aku tidur malam, aku bertahajud. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita amalan yang sederhana kita buat. Yang kita hari ini kalau boleh sederhana seperti yang kita duduk hari ini, dengan salatul jamaah 5 waktu lengkap di masjid. Dengan kalau boleh Ramadan kita qiyamul lail bersama dengan imam sampai sudah. Mari 10 akhir pun insya-Allah akan ada tahajud lagi, tambah lagi beberapa rakaat di akhir subuh. Kita kekal yang ini. Alhamdulillah, bagi saya sudah memadai, sudah cukup daripada kita duduk lebih daripada itu. Yang akhir sekali kita akan tertinggal. Banyaklah cerita-cerita dalam kitab ni. Yang ketujuh, al-hirsu ala muwafaqatis sunnah. Kita juga coba seboleh mungkin biarlah tepat amalan kita tu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak tepat, kita buat amal akhir sekali tidak seperti mana yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sebut contoh-contoh yang telah lepas dalam masalah ini. Yang ke-8, al-ajru ala qadri manfaatil amal wa faidati. Ini satu kaedah yang kita teliti, iaitulah pahala itu kita akan dapat mengikut kadar setakat mana kita dapat manfaat daripada ibadat yang kita buat. Setara mana kita dapat manfaat daripada ibadat itu kita buat, itu pahala akan diberi.
Ada setengah cerita, memang ada satu hadis. Hadis ini penghadis Aisyah radhiyallahu anha umrah. Nabi kita begitu, ajruki ala qadri nasabi. Pahala tu ikut kadar kesusahan. Jadi orang salah faham cerita ni. Kalau dia kata kalau kita nak pahala banyak, kita kena susah. Macam mana? Jadi buat benda yang payah-payah dalam ibadat yang menyusahkan, akhir sekali dia akan tinggal, dia akan lari, berhenti begitu sajalah. Bukan makna susah di sini, iaitulah beribadat itu mengikut kaedah yang kita kena buat, mengikut apa yang tepat, apa setakat mana yang kita dapat manfaat daripada ibadat yang kita kuat. Mana kalau kita nak kata qadar susah, orang yang beribadat satu malam saja pada malam Lailatul Qadar, dia beri pahala 83 tahun, 1000 bulan, satu malam saja. Bukannya sepanjang tahun, berdiri malam boleh 83 tahun lah. Jadi kita nak faedah yang diberi kepada kita ini, iaitulah faedah yang besar. Kita beribadat biar ada faedah. Hari ini perbezaan di antara kita baca Quran banyak. Ni bulan ni nak khatam banyak. Apa kata dengan kita ambil Quran mushaf, kita baca, kita tadabbur sampai kita boleh menangis walaupun sedikit. Itu faedah lebih tinggi daripada kita baca banyak. Tak nafi baca banyak itu setiap urut dapat pahala, tapi faedah untuk hati. Kerana manusia ni bergantung kepada hati dia, kerana hati itulah dipanggil mahallun nazar. Hati menjadi punca tempat tilikan Allah kepada hamba dia, duduk di hati. Jadi kalau kita boleh baiki hati, hati bermanfaat dengan ibadat kita, itulah yang terbaik. Kita ibadat solat tak banyak, tapi sekali kita solat, kita boleh menangis, kita boleh sujud lama, kita boleh berdoa, boleh berzikir, boleh menjiwai bahawa aku aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid, hamba yang paling dekat dengan Tuhan dia ketika dia sujud. Jadi dalam sujud ni kita tak fikir, baca, teringat segala perkara, minta dengan Allah SWT, walaupun tidak banyak, tetapi memberi kesan dalam jiwa kita, itu yang terbaik. Yang kesembilan, i'tiqadum anna al-ibadah syamilah. Para ulama salah telah beriktikad bahawa ibadat itu semua merangkumi semua perbuatan, perkataan, pegangan hati dan segala perkara yang yang diredai oleh Allah dan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Semua kita buat itu dikira ibadat. Satu cerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata sedang kami duduk dekat Nabi, tiba-tiba mari seorang pemuda masuk. Mari orang muda masuk. Jadi orang tengok, oi, hebat dia ni, gagah perkasa ni. Dia kata, sahabat-sahabat kata apa? Kalaulah pemuda ni pergi berjihad, oh hebat betul dia ni. Nabi pun dengar kata-kata sahabat. Nabi kata, wa ma sabilullah illa min qatlin nafs, minal qatli. Jalan Allah Taala ni mati saja ke? Benda lain tak ada. Nabi kata, man sa'ala walidahi fa huwa fi sabilillah. Siapa dia pergi jaga mak ayah dia, fi sabilillah. Siapa dia pergi berusaha mencari rezeki yang halal untuk keluarga dia, wa huwa fi sabilillah. Siapa dia berusaha untuk diri dia sendiri. Jadi ini semua fi sabilillah, dikira orang tu fi sabilillah. Yang pentingnya niatnya khalisan lillahi azza wa jalla, dan ikut apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, la yashtaghiluna bi fi'lil mustahabat. Jangan kita hanya menumpukan benda-benda yang sunat tapi meninggalkan benda yang wajib. Jadi hadis yang pertama tadi kita sebut dah. Jadi jangan hari ni pula orang sibuk. Ni banyak soalan datang, macam apa hukum ustaz? Orang ni puasa tak semayang. Subhanallah. La ilaha illallah. Dia puasa tak semayang. Kita pun heran. Macam sebab apa dia puasa? Mana besar hukum puasa dengan solat? Solat atau imad tiang. Jadi tak seimbang di antara perkara ini. Kita kena jagalah semua benda kita kena jaga. Yang terakhir iaitu al-gharadu minal ibadah. Tujuan kita beribadat ini iaitulah nak masuk syurga dan nak menyelamatkan diri daripada api neraka. Kita jangan terpengaruh dengan sebahagian daripada ahli-ahli ibadat yang mengatakan siapa dia minta ibadat kerana nak syurga, orang ni syirik lah. Macam mana boleh cerita macam tu? Allah Ta'ala sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Segera pergi mencari keampunan Allah dan syurga yang telah dijanjikan. Banyak sekali hadis-hadis Nabi dalam perjalanan. Mari seorang pakcik badui, ya Rasulullah, ajar kepada saya amalan yang saya boleh buat untuk saya masuk syurga, selamat daripada api neraka. Nabi kita ajar kepada dia beberapa perkara, jangan syirik, beribadat.
Ini semua ini menunjukkan bahawa perbuatan-perbuatan tersebut tidak salah dan menjadi matlamat gharat kita, iaitulah kita beribadat nak mencari keridaan Allah dan nak mendapat syurga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita taufik hidayah, kita dapat melakukan apa yang terbaik untuk dalam ibadat kita, kehidupan dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi setakat itulah yang dapat kita bincang bersama dengan kita ni. Ada risalah sunnah dan adab sahur dan iftar berbuka puasa. Tuan-tuan boleh baca. Bagi orang yang tak dapat risalah ni, boleh tengok dalam website abuanasmadani.blogspot.com. Yang lain tu dah masalah, ambil yang blogspot itulah. Yang masih hidup, tengok di situ ada risalah, kita boleh belajar dan kita boleh baca, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.